Kabarnya cukai barangan dan perkhidmatan GST bakal kembali. Bagus atau tak bagus? Itu kami bincangkan dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Dialog Tiga Penjuru. Kita bercerita mengenai GST. Anda rindu akan GST? Tapi ini latar belakang ceritanya. Perdana Menteri dalam temu bual bersama dengan sekumpulan media bersama dengan media Nikkei Asia pada hujung minggu lepas, pada hujung bulan lepas sebenarnya, di Tokyo menyatakan bahawa kerajaan mungkin mempertimbangkan melaksanakan semula cukai barangan dan jualan GST untuk menampung ataupun mengembangkan asas pendapatan negara selain menampung beban subsidi yang diberikan kepada rakyat. Kata Perdana Menteri, negara kehilangan sekitar 20 bilion akibat pemansuhan GST apabila Kerajaan Pakatan Harapan menang pilihan raya pada 2018. Namun, pada hari Ahad lepas, pada 5 Jun lalu, Perdana Menteri juga mengakui bahawa rakyat agak terkejut dengan kenyataan beliau dan beliau mengatakan bahawa kerajaan sebenarnya masih lagi mempertimbangkan dan banyak lagi kajian yang perlu dilakukan sama ada kita nak laksanakan ataupun tidak GST ini. Dalam keadaan ini, saya ingin bersama dengan 3 orang pakar dan juga mereka yang mempunyai kepentingan dalam pelbagai bidang. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan penganalisis ekonomi dari Putra Business School. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Dato' Irwin SW Chong merupakan pengasas bersama Industries Unite bersama kita juga pada malam ini, dan juga Dato' A. Nagaraju merupakan Timbalan Pengerusi Pertubuhan Hal Ehwal dan Pelindung Pengguna Sabah CAPS juga bersama dengan kita pada malam ini. GST, bila kita nak buat? Adakah ini masa yang sesuai? Itu soalan ramai orang. Kita mulakan dengan soalan yang mudah dahulu. Mengapa persoalan GST ini perlu ditimbulkan sekarang? Rakyat kata harga barang naik, ayam belum tentu ada, rantaian bekalan secara bukan saja Malaysia tapi global. Kita masih lagi nak dalam fasa pemulihan. Tapi dalam masa sama, realitinya juga kerajaan perlukan pendapatan untuk menampung segala subsidi yang diberikan ketika fasa pemulihan ini. Penganalisis ekonomi bagaimana? Mengapa sekarang perkara ini mungkin ditimbulkan? Ya, terima kasih atas soalan itu. Memang ini adalah satu isu yang hangat diperkatakan dan kita kena faham titik punca permasalahan kenapa Perdana Menteri kita tiba-tiba mengutarakan persoalan sama ada mahu memperkenalkan GST pada masa sekarang ataupun tidak. Apabila kita lihat simptomnya ialah dari segi kemampuan kerajaan untuk meneruskan beberapa inisiatif untuk menurunkan harga barangan. Kita tahu harga barangan meningkat disebabkan pelbagai faktor. Bermula daripada tahun lepas berlakunya gangguan rantaian bekalan dunia disebabkan banyaknya permintaan akibat ekonomi baru dibuka, dan kemudian krisis Rusia Ukraine dan juga faktor cuaca global yang menyebabkan banyak pengeksport barangan makanan asas menghadkan ekspor mereka. Dan kalau kita lihat di negara kita, isu-isu seperti AP, import makanan yang menyebabkan harga boleh naik, kewujudan kartel dan sebagainya. Dan bagaimana kerajaan menangani isu kenaikan harga ini dengan menyediakan subsidi. Subsidi yang bersifat semua dapat, tidak kira sama ada T20, B40 atau M40. Dari segi minyak, kalau kita tengok RON 95 sebenarnya bukan harga RM2.05, sepatutnya lebih RM4. Kita tengok RON 97 lah. Ya, tapi Zul nanti sejauh tak perasan tu. Jadi kalau kita lihat pula minyak masak, kita tengok ayam dan telur sebagainya, semuanya ada subsidi masing-masing. Dan kerajaan sepatutnya menganggarkan subsidi ini mungkin sekitar 2 bilion. Kemudian naik ke 11 bilion. Sekarang ni jangkaannya mungkin 28 bilion sehingga hujung tahun ini. Ianya lebih daripada jumlah anggaran kutipan SST dalam setahun. Bayangkan 28 bilion kutip SST habis untuk kepada subsidi semua orang yang dapat. Dan ada ura-ura mungkin patut diberi subsidi bersasar supaya dapat mengurangkan beban kerajaan. Hanya golongan B40 atau rentan saja menikmati subsidi bersasar ini. Tetapi ianya akan menyebabkan harga barangan akan meningkat kerana ia tidak ada lagi subsidi. Dan tekanan harga naik ini memang orang kata boleh menyebabkan Bank Negara Malaysia akan berterusan menaikkan lagi kadar OPR. Ini juga akan menyebabkan orang kata berlaku lagi bebanan kewangan kepada individu dan peniaga yang meminjam. Oleh itu, apabila disebut sama ada
adakah patut kurangkan subsidi tapi akan memberi kesan kepada peningkatan harga lebih tinggi, ataupun kita cuba cari hasil alternatif hasil lain seperti mengembalikan GST yang masa tahun 2017 kutipannya hampir 45 bilion, lebih 20 bilion daripada SST. Dan itulah kenapa Perdana Menteri kita mengutarakan ataupun mungkin mahu mendapatkan sentimen rakyat bagaimana kita mahu kekalkan ataupun kawal kenaikan harga ini dengan menambah pendapatan kerajaan melalui GST supaya duit kutipan GST ini dapat disalurkan sebagai subsidi untuk semua. Itu yang saya nampak apa yang berlaku pada masa ini. Tapi dalam masa yang sama, macam saya katakan tadi, adakah ini masa yang sesuai? Kerana akhirnya persepsi rakyat bahawa kalau GST itu harga barang naik. Itu tidak boleh tidak. Kerana satu, apa yang dirasai oleh rakyat, dan juga itu persepsi. Kalau kata pendidikan macam mana sekalipun, itu terbukti tidak berjaya apabila GST dilaksanakan pada tahun 2015 hingga 2018 dahulu. Ketika ini pula, dengan hambatan tekanan yang begitu tinggi sekali di dalam poket rakyat, apa jaminan kalau kerajaan dapat duit poket dengan GST, apa pula duit poket kami? Macam mana nak make sure yang kita ni rasa macam okey ni? Ya, kalau tanya rakyat yang betul-betul terkesan, terutamanya golongan B40, yang mana sebahagian besar pendapatan mereka habis hanya untuk membeli makanan saja, mereka akan kata tidak sesuai. Dan kalau kerajaan yang merasakan tidak lama lagi akan berlaku pilihan raya umum, mungkin juga tidak sesuai kerana ia bukannya sesuatu kata tindakan popular mengenakan kata cukai atas kebanyakan barangan asas ataupun indeks harga pengguna. Kalau kita tengok SST hanya 38% saja barangannya dikenakan cukai, tetapi SST tetapi kalau GST hampir 60% akan kena. Oleh itu ianya memang kita lihat tidak sesuai dilaksanakan sekarang. Cuma persoalannya kalau tidak sesuai dilaksanakan, ia masih lagi belum menjawab isu bagaimana nak mencari tambahan hasil untuk menampung subsidi yang akan diberi, yang akan diteruskan secara pukal kepada rakyat. Tak sesuai sekarang, tapi ini perlu. Tapi itu kita simpan dulu, kita tanyakan kepada Dato' Irwin. Dato' Irwin, bagi peniaga, perniagaan juga ada pelbagai peringkat. Apa yang kita pelajari dahulu dengan pelaksanaan GST dan bagaimana reaksi yang diterima di kalangan rakan-rakan daripada ahli persatuan dan sebagainya apabila kenyataan kemungkinan GST ini diperkenalkan semula? Apa reaksi yang diberikan oleh mereka? Well, kita pada masa ini dengan ahli-ahli kami dalam persatuan, kita ada mixed reaksi lah, mixed reaksi. Kalau dikatakan GST akan diperkenalkan balik 2.0, boleh kata bahawa peniaga-peniaga semua sudah dididik, right? Semua sudah belajar, tahu caranya macam mana untuk membuat GST, penolakan, subsidi, semua reimbursement semua pun sudah dikenalkan. Kerana pada masa tu 2015 sampai 2018 kita sudah pelajari. Sudah pelajari dengan proses yang sudah ditentukan. Tapi pada masa tu 2018 dengan penukaran kerajaan kita balik kepada SST saja. Kalau kata pada masa ni bila kita tanya ahli-ahli perniagaan kami yang kata is this the right time? Inikah masa yang tepat untuk sesuai untuk penukaran? Bagi kami, bagi pihak perniagaan, kami terutama yang fokus ialah pada masa ni ialah for survival. Ya, untuk survival. Kerana sekarang kita punya yang terutama ialah ekonomi. Macam mana kita nak dapat wang luar negara untuk datang balik kepada Malaysia, untuk menambah pelaburan, pelaburan masuk ke Malaysia. Yang itu yang tertentu, yang terutama. Because kalau kami ada satu kerajaan ataupun satu policy government yang tertentu, yang stabil, ini akan membantu untuk peningkatan ekonomi untuk semua orang. Bukan saja hanya untuk lokal perniagaan, untuk semua juga. Because wang yang akan datang akan membantu semua lapisan masyarakat. So this is what yang kami ingatkan. Mungkin pelaksanaan GST kami memang boleh setuju dengan kerajaan. Tapi masanya
dalam terdekat ni mungkin bukan tepat masa. Itu Siapa kami. yang paling terjejas di kalangan peniaga pada waktu ini? Kerana kalau syarikat berskala besar, sederhana, mungkin ada pengalaman. Tapi kita tahu juga krisis pandemik COVID-19 mewujudkan ramai usahawan-usahawan mikro. Ya, betul. Mungkin ada yang kata, mungkin mereka termasuk dalam golongan dikenakan GST, tapi mereka yang terkena impaknya. Bagaimana mereka bersedia dengan GST ini? Gaji minimum pun 1,500, itu semua bermain di fikiran mereka. Di kalangan usahawan mikro bagaimana, Datuk? Sebenarnya dalam pelaksanaan GST ke SST ke dengan proses penukaran, right? Kita dari perniagaan kita terus akan support. Kita akan support kerajaan. Tapi pada masa ni kalau kita kata mixed reaksi bermakna kita dari mid enterprise yang atas MNC, it's okay. Dia bagus. Tapi dari small enterprise sampai micro entrepreneur, ini dah masalah. Kita sudah tanya ahli-ahli yang tukang tukang jahit ke atau kat luar ke. Sebenarnya semua masyarakat yang tak different level pun akan kena juga. Yang dulu kita kan katakan 500,000 kat bawah tak kena GST, right? Betul tak? Tak payah charge GST. Jangan risau. Jangan risau. Tapi masalahnya bukan dia yang charge GST. Dia pembekal sudah charge sama dia 6%, sudah charge GST. So dia sendiri sudah dikenakan GST. Kalau dia sendiri tak kenakan GST kepada pengguna, dia akan sendiri yang tanggung yang itu GST. Dan tidak dapat pulangan. Ya, tak dapat pulangan, betul. So that's why for any changes, bukan saja skala boleh penukaran saja, because apa penukaran kena ada penukaran sistem, penukaran proses dengan penukaran dengan orang yang perlu tahu macam mana untuk membuat reimbursement. Ya, itu yang tertentu. Pada masa ni kita juga ada satu masalah kekurangan pekerja. Ini pun satu pertimbangan yang amat besar bagi Malaysia pada masa ini. Datuk, tadi kita cerita akhirnya titik akhir harga tu datang kepada pengguna. Adakah pengguna mungkin tak pengguna rasa macam okey ada GST ni semula? Adakah itu reaksi akan diberikan, Datuk? Kalau dari segi pengguna lah, kita based on pengguna, dia cakap tak perlulah. Tak perlu GST lagi. Kenapa? Pengalaman dulu 1.0 ni. Pengalaman dulu. Dan kepahaman pengguna ni berbeza. Bila dipahamkan bahawa satu produk RM10, dulu sudah kena SST dan ditukar pada GST, yang mana SST tidak kenakan 10%. That means barang itu dijual dengan harga mengikut 10% ya. RM10 tolak dengan 10% jadi RM9, campur dengan GST jadi RM9.60. Itu kepahaman pengguna. Semua orang pandai kira. Dalam usia 60 tahun ke bawah, semua masyarakat sudah sampai belajar kurang-kurangnya SRP, dulunya LCE. Sudah belajar tu. Dia tak faham. So dia faham itu yang 10% tu. SST 10%, bermakna barang tu kalau dijual dengan RM10, kalau sudah kena SST, sekarang GST ni kurang 10% tambah 6%. That is pengguna punya calculation. Dia pandai. Sekarang, apa jadi sebaliknya? Bermakna barang RM10 itu sepatutnya sesudah kenakan GST dia kena jual dengan harga RM9.60. Tetapi 1.0 RM10 tetap RM10 tambah dengan 6% jadi RM10.60. Tapi seolah-olah pengguna sudah terbeban. Dia yang cakap lain, yang dibuat lain. Ini yang pengguna selalu fikirkan. Itu persepsi pengguna. Persepsi pengguna. Sebab saya fikir itu. Tambah lagi kalau di Borneo, Sabah, Sarawak, kami ini tidak ada harga seragam sekarang. Walaupun dia memang cakap harga seragam sudah kenakan lama sudah, dasar keputusan kita hapuskan, bermakna seragam kan harga Semenanjung dengan harga Sabah, Sarawak.
Sampai sekarang saya nampak harga sini tidak sama dengan harga di sana. Yang samanya adalah surat khabar saja dulu. Dulu dalam tulis surat khabar utusan Malaysia ke utusan Pertanian Semenanjung RM1 surat khabar. Sabah Sarawak RM1.20. Itu ditukar. Dia kata seragam. Sebab surat khabar orang tengok hari-hari. Wow, sekarang bagus. Harga surat khabar sama sudah. Tetapi when dia kenakan harga barang tidak sama. Dia tidak sama. So Borneo rasa terkesan. Tambah lagi kalau GST lagi, saya rasa lagilah orang tidak mau. Saya percaya rakyat sekarang. Bukan dia tidak mau, kita mau membina negara. Kita tahu dengan adanya GST ini negara boleh dibina dan rakyat golongan bawahan boleh dibantu. Itu kita faham. Memang kita faham. Tetapi pelaksanaan tu kita gagal dalam 1.0. Saya bukan cakap sebagai orang politik lah, sebagai orang pengguna, kita gagal dalam 1.0. Kalau sepatutnya dalam dunia ini sekarang, negara Malaysia sahaja yang buat GST 2.0. Turun naik tak apa, macam 6%, kerjaan baru datang, dia kata kurangnya 2%, okey jugalah. Kurangnya development of the system GST sudah ada di kalangan masyarakat. Sebab saya ingat pertama kali saya rasa, ubat tu terlalu pahit untuk ditelan. Ditelan, pahit. Ditelan, tapi dia terpaksa telan juga. Habis dia telan sudah, dia rasa pahit, dah lama-lama dah 3 tahun sudah berubah. Dia kata, okey, tak payah GST. Sekarang suruh telan balik, yang mana sekarang dia tahu ini tambah pahit lagi. Dia tahu sudah. Kalau GST 2.0 adalah tambah pahit daripada GST 1.0. Ini pandangan pengguna. Sebab malam tadi saya ada call pengguna, how you feel? Sebelum saya datang ke sini, saya rasa itu masa yang kita kena fikirkan. Sistem percukaian GST adalah sistem percukaian yang digunakan pakai dalam majoriti kebanyakan negara luar. Negara jiran kita, Singapura juga menggunakan GST. Oh, tapi Singapura negara maju kata mereka. Tapi benar, Singapura menggunakan GST antara yang paling rendah di dunia, 7%. Berbanding India, 28%. Dan ketika kita mengenalkan GST pada tahun 2015, kita mengenalkan pada harga 6%. Juga yang paling rendah di dunia. Bagaimana kita nak menggabungkan? Ini persepsi yang macam Datuk katakan tadi, itu adalah yang berlaku di lapangan. Dan tak mungkin kita menelan ubat pahit itu lagi, katanya. Tapi dalam sistem ekonomi, dalam sistem percukaian, ubat yang pahit itu ada kewajarannya. Mungkin macam mana kita nak cari titik tengah itu, Prof? Kalau Prof dapat memberikan satu gambaran, sistem GST ini sepatutnya akan membawa kita ke mana? Dan kenapa kita perlukan dalam menampung subsidi yang cukup besar ini? Ya, betul lah kalau kita lihat di seluruh dunia, 166 negara telah mengamalkan sistem GST ataupun VAT, Value Added Tax. Dan kalau lihat di negara Asia Tenggara ni sama juga, kita lihat Singapura, Indonesia, Thailand, Cambodia, semua 10%. Dan betul lah Singapura 7%, tapi dia akan naik juga tu kepada 9% dalam masa mungkin 2 tahun lagi. Dan Brunei tak ada. Dan kenapa kita lihat ianya diterima pakai oleh banyak negara? Kerana memang betul seperti kita bincangkan tadi, iaitu ianya adalah satu sistem percukaian yang efisien, cekap, peniaga yang tolong kutipkan untuk kerajaan dapat duit saja, dan rakyat di negara lain kalau kita lihat walaupun ianya sakit, okey, tetapi biasalah nak sembuh tu dia kena benda yang sakit dan sembuh. Kerana duit yang dikutip itu disalurkan kepada rakyat kembali. Itu maknanya rakyat boleh terima. Kalau saya bayar GST ini, saya nampak duit itu pergi balik-balik saya dalam bentuk bantuan sosial, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Isu yang terjadi dengan kita pada tahun 2018 apabila berlakunya perubahan kerajaan dan kita mendapati bahawa Dato' Ewen mungkin boleh cerita juga ni, iaitu rebate ataupun pulangan cukai itu berjumlah 19.3 bilion belum lagi dipulangkan kepada peniaga. Ini memberi beban kepada peniaga kerana mereka kekurangan kecairan dan apabila tak cukup tunai mereka terpaksa naikkan harga, maka pelanggan juga yang sakit. Dan dalam akta GST masa itu kalau kita lihat sepatutnya ianya dipulangkan dalam masa 2 minggu. Betul. Tetapi
ada yang mengadu tak terima berbulan-bulan dan juga sehingga lebih setahun. Maka di sini kita lihat pertama pelaksanaan itu. Adakah ianya cekap hanya di peringkat perniagaan saja ke ataupun custom dan juga kerajaan harus memikirkan bagaimana pemulangan rebate itu dapat dipercepatkan. Dan satu lagi 45 bilion selalu dicanangkan kutipannya. Tetapi ke mana 45 bilion itu pergi? Sebab saya lihat dalam satu statistik, kalau menyebut tentang Gini coefficient, ini adalah menyebut tentang jurang kekayaan antara golongan, sama ada luar bandar, bandar atau antara kaum dan sebagainya. Semasa GST diperkenalkan, masa tu Gini coefficient, kalau dia menghampiri kosong, maknanya tiada jurang kekayaan. Kalau dia menghampiri 1, maka ada peningkatan jurang tu. Dan semasa GST diperkenalkan, masa tu kita punya Gini coefficient menurun. Okey. Jadi itu kita anggapkan kalau mula GST diperkenalkan pada 2015 tu, sepatutnya kekayaan yang hasil yang dikutip tu akan mampu menurunkan lebih tinggi, lagi rendah menghampiri kosong. Tetapi pada 2019, maknanya selepas setahun GST dah dihapuskan masa tu, rupanya sepanjang GST itu bukan makin turun, sebenarnya makin naik. Maksudnya hasil yang dikutip itu tidak sebenarnya memberi manfaat yang ketara dari segi mengurangkan kekayaan rakyat antara kaum ataupun antara luar bandar dan bandar. Kemana perginya? Masa itu kita lihat banyak berlaku pelancaran mega projek, infrastruktur. Dan mungkin kita boleh argue jugalah benefit manfaatnya akan sampai juga ke rakyat akhirnya. Tetapi keseimbangan kat situ. Kita nak lihat bahawa ada juga hasil yang dikutip itu terus pergi kepada rakyat. Sebagai contoh, masa pandemik, sepanjang 2 tahun kebelakang ini, apabila banyak berlaku pemulihan dan sebagainya, prihatin dan sebagainya itu, semasa itu unit laksana di bawah Kementerian Kewangan hampir setiap minggu melaporkan status kepada Perdana Menteri, berapa banyak disalurkan, berapa banyak dana dah habis, berapa ramai yang dapat manfaat. Kenapa kita tidak boleh buat benda yang sama dari segi transparansi, accountability, pelaporan duit yang dikutip tu pergi ke mana? Setiap tahun kita buat bajet, kita kata inilah duit yang kita akan belanjakan untuk ini. Tapi kita tak pernah dengar, betul ke kita dah salurkan ke banyak ni dan sini. Kalau dalam laporan Kerajaan Persekutuan ada dia cakap jumlah sektor ataupun kementerian yang terima banyak mana, tetapi pecahan ni kita tak nampak. Kita, kalau saya yakinlah, kalau ubat pahit ni kerajaan tunjuk, okey, ubat pahit ni dah buat kamu dah sihat macam ni. Apa hasilnya? Hasilnya, kita kata tak apa, saya nak lagi pahit supaya saya boleh nampak lagi tu. Itu yang saya lihatlah kewajaran untuk memperkenalkannya kalau berlakunya transparansi dan accountability. Prof, kalau kita melihat juga pada tahun 2015 ketika GST diperkenalkan, saya masih ingat lagi ketika pembentangan bajet 2016 pada ketika itu, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan pada ketika itu menyebut bahawa GST dapat menampung pendapatan kerajaan pada ketika itu kerana harga minyak yang turun sangat teruk pada ketika itu. Situasi mungkin sedikit berbeza pada hari ini. Harga minyak berada pada keadaan yang keluar minyak kita pun keadaan yang bagus. Walaupun subsidi minyak tu yang ditampung sampai 30 bilion. Dalam aspek itu, adakah wajar kita membandingkan apple to apple ataupun situasinya sedikit berbeza 2015 dengan 2022 pada kali ini dalam hasil, kalau kita bercerita pasal pendapatan kerajaan dan juga hasil negara itu? Itu yang ada yang tanya tu. Kalau harga minyak naik, ada industri tertentu tu, kenapa tak kenakan windfall tax? Dr. Irwin, sorry. Sebab masa kita lihat harga minyak sawit sekarang meningkat dengan tinggi, 6,000 lebih ringgit setan kan. Dia ada cukai laba lah, maknanya cukai windfall tax. Setiap suku tahun dianggarkan kerajaan mengutip lebih kurang 400 ke 500 juta hasil daripada kenaikan harga ni. Kenapa tidak orang kata cukaikan orang kaya dulu, ataupun kenapa tak cukaikan capital gain tax? Maknanya masa pandemik ni ramai yang main saham, beli RM1 untung RM5, tak bayar cukai kat situ kan. Jadi kenapa rasa kawan tu kenapa tak tumpukan kepada mereka-mereka yang mempunyai orang kata keuntungan luar biasa. Kita ada cukai makmur tapi hanya setahun saja. Dan disebabkan itu, kenapa kalau kita nak lihat mengapa adakah situasinya berbeza, situasinya lain.
memungkinkan tidak perlu GST sebenarnya, sebab kita boleh orang kata ambil pendapatan tambahan daripada kenaikan harga komoditi. Tapi mungkin ianya adalah sementara. Mungkin lepas ni harga akan kembali turun. Cuma satu yang saya nak lihat, yang pada tahun 2015, pada tahun sekarang, satu isu konstan yang tidak diutarakan oleh kerajaan ialah keterisan dan juga rasuah. Bermakna apabila kerajaan dulu mengutip hasil melalui GST, kerajaan sekarang memikirkan untuk mengutip hasil daripada GST, kadang-kadang kita terlupa bahawa kita ada banyak keterisan dan rasuah yang menyebabkan banyak yang kita kumpul ini pergi kat perasuah, bukannya pergi kepada rakyat. Itu juga saya lihat perlu diperhalusilah. Kita lihat sehari sebelum bajet 2020 dibentangkan di Parlimen, sehari sebelum tu, ramai tak perasan, laporan Ketua Adik Negara mengumumkan bahawa sebanyak 670 juta dibazirkan melalui kontrak tak siap lah dan sebagainya. Kalau kita dapat tutup ketidakcekapan ataupun salah laku semua ni, bayangkan 670 juta boleh beli berapa banyak rumah mampu milik, beli berapa banyak orang kata bagi bantuan kepada B40. Itu yang saya haraplah jangan kita tengok saja kepada orang kata duit yang akan kunjung tiba ni, tetapi poket rupanya banyak bocor. Banyak lompong. Banyak tangan yang menyelup. Prof memberikan gambaran payung besar kat situ. Tapi saya nak tanya kepada pihak industri dan juga pihak peniaga. Realiti dan juga cabaran semasa yang perlu kita hadapi. Datuk Irwin sudah menyebut tadi. Tapi dalam masa yang sama, nak tak nak untuk jangka masa panjang, bagaimana cara yang ideal untuk GST ini diguna pakai dan juga dapat memastikan akhirnya nanti para peniaga, business people perlukan daya saing yang proaktif. Kita tak bolehlah jadi negara yang isolated dengan apa yang berlaku di seluruh dunia. Pada pandangan Datuk, apa yang kita perlukan? Apa penambahbaikan dan juga cara yang lebih ideal untuk dilakukan dan dilaksanakan GST ini? Mungkin macam tadi Prof kata, pulangan semula kepada peniaga itu juga perlu ditingkatkan kecekapannya, Datuk. Saya suka profesor yang cakap 70 juta kan yang dibasirkan kan. Kalau kita 670 juta. 670 juta. 600 juta. Oh okey. Kalau 10% saja, kalau divide kepada rakyat Malaysia, everyone is a millionaire. Betul kan? Betul. Okay, coming back. Minta maaf ya. Okay, so bagi peniaga kami sekarang, kita berasa bahawa yang dalam titik GST 1.0 yang sebenarnya bukan sistem tak bagus. Yang kita nampak GST dia memang telus, dia memang transparent. Kalau dibandingkan dengan SST, sebenarnya we have nowhere to hide. Ya, bagi perniagaan, kebanyakan bila start GST susah bagi semua orang kerana kebanyakan peniaga yang, let's be honest here, yang tidak report dia punya tax. Tapi kalau dengan pelaksanaan GST, semua perlu memberi satu laporan yang tepat and every month, setiap bulan kepada pihak berkenaan. So ini adalah telus and it's transparent. Transparency untuk GST memang bagus. So ini yang kita nampak ialah bagus untuk perniagaan. Kalau dari segi peniaga, kami sendiri pun pengguna juga. We are also users as well. So bila kata harga yang naik, kalau harga tak turun, kita pun kena juga, right? Bagi peniaga kita pun turun, kesan bagi kami pun sama juga. So that's why kita when kita tengok statistik yang lain luar negara macam Singapura, Indonesia, Thailand, dia ada melaksanakan GST juga. Tapi kita kena asingkan GST, harga dia punya statistik untuk GST, wang yang disalurkan dengan the actual cost of product. Sebenarnya actual cost of product will reduce because kita boleh nampak yang actual cost of the product. So sebenarnya kebanyakan luar negara macam Singapura, bila dia laksanakan GST, dia harga turun. Dia bukan harga naik. Because you transparency sudah ada.
And then dengan kepulangan wang yang itu yang tertentu, itu yang tadi Profesor cakap. Ya. Hari ini kalau VAT kat Thailand, if they collect on the day before you leave from Thailand, reimbursement sudah buat. Banyak cepat. Within few hours. Tapi kat Malaysia, peniaga, kita ada tanyalah, kita buat satu statistik pertanyaan berkenaan dengan pulangan wang GST. Kebanyakan yang kata bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai 18 months, 18 tahun, belum lagi. 18 bulan. 18 bulan belum pulangan wang. So that's why kalau pulangan wang yang tak cekap, yang tak tentu dengan sistem, so harga memang akan naik because yang GST reimbursement sudah jadi cost. Sudah jadi cost kami. Kalau kita tak naikkan harga, itu cost akan incur bagi peniaga. Peniaga tak ada profit. Ya. So kalau that's why kebanyakan peniaga dia bukan naik harga yang tinggi-tinggi. Dia punya profit sikit saja. Tapi dengan tidak itu pulangan GST, that one becomes dia punya profit. Itu pun jadi profit juga. Tapi without the returns, tak ada profit. Tapi for peniaga, kalau tanya peniaga love the what you call GST tak? GST memang bagus. Kalau bagus dari segi macam mana? Makan ubat pahit tak, Datuk? Pahit-pahit, tapi fit lepas tu. Fit. Malah tengok subsidi pergi mana? Government subsidi pergi mana? Saya setuju dengan profesor yang berkata kita kena tengok yang laporan. Ya, where does this money, mana rebate tu, mana disalurkan. Kalau ini duit disalurkan kepada pengguna tengok report, dia kata okey. I boleh bagi 6% GST tak apa kerana dia disalurkan bagi pengguna. Right? Dengan during the MCO kita ada permekasa, prihatin. Kalau semua wang yang disalurkan dari GST untuk memberi pengguna, then saya ingat I think it's more of the understanding. Transparency memang tepat. Mesti dipertingkatkan. Ini yang terutama. Datuk Nagaraju, Datuk Ervin tadi kata kalau negara lain harga kos sebenarnya kita tahu, harga GST tahu dan harga itu akan turun. Pengguna pun akan dapat faham dekat situ. Dan kalau daripada segi subsidi, negara kita bergantung begitu banyak untuk subsidi makanan. Tapi kita masih tak dapat mengawal harga pasaran dan juga harga sampai kepada pengguna. Idealnya untuk pengguna, bagaimana kita nak lihat bahawa itu mungkin dapat berlaku? Kerana pengguna juga perlu, kita boleh komplain sebagai pengguna, tapi pengguna juga perlu memainkan peranan yang proaktif dan juga menjadi pengguna yang bijak untuk memberikan reaksi balas. Pada pandangan Datuk, bagaimana tanggungjawab pengguna pada hari ini? Untuk menekan tu tidak sekadar marah saja, tapi menekan dengan satu yang lebih konkret. Basically, secara umumnya, pengguna tu macam rasa bukan keliru lah. Saya kata dia mesti tak mau terima itu GST 2.0 dengan pandangan, dengan rekod yang saya dah buat. Analis dalam beberapa lepas PM cakap, dan kita punya industry players pun kita punya pengguna juga, kami rasa dia pun pengguna kami juga. So how we are going to work out on this? You see, kita ambil makanan asas, tepung, gula, minyak, dan yang makanan yang perlu ada, gula dan teh, semua selalunya orang pakai hari-hari. Makanan asas ni. You cannot be say that ini makanan asas kami tidak kenakan GST. Apa yang berlaku dalam 1.0 is tak betul. Memang dia beritahu makanan asas kita tak kenakan GST. Apabila kita pergi ke peruncit ke kedainya, dia akan buat bil termasuk 6% dan dia akan bagi figure kita. Bermakna makanan asas pun sudah kena GST. Yang mana implementasinya sepatutnya makanan asas tidak kena GST pada peringkat awal. So orang kampung ni, itulah kepercayaan dia orang. Ini untuk barang-barang lain. Kalau asas tu tidak kena GST. Tapi when the total bill, the GST already there.
So GST already there. So ini masyarakat yang kita fikirkan. Sejauh manakah kita nak implementasi? Bagi kerajaan saya rasa mereka rasa bagus untuk implement GST dan mengurangkan harga barang. Selagi harga barang itu boleh dikurangkan dan rakyat rasa gembira. Whether you 2.0 lepas tu buat ke apa, rakyat rasa gembira. Yang penting macam mana satu mekanisme yang harus digunakan oleh kerajaan buat masa ini. Dan mekanisme macam mana kita nak tolong rakyat. Sama ada dia kutip duit dan bagi banyak kepada B40. Kutip. Bermakna poket dia dah kosong sudah. Lepas tu diisi balik dengan subsidi. Subsidi berupa wang. Kalau subsidi berupa wang, rakyat pun rasa macam selesa sikit lah. Dia ada potong tapi saya dapat balik. So di sini kita akan timbul B40, M40 and T20. Jadi harga susu yang dibeli oleh B40 sama harga dengan M40, sama harga dengan T20. Macam mana dia kaya-kaya pakai macam-macam tapi dia membeli susu dengan harga RM5. Sama saja sekilo dia bilang. So ini yang nampak di mana macam mana kerajaan nak bantu rakyat. Pengguna ni rakyat. Rakyat yang mesti nak menggunakan duit. Mereka kena hidup. Cara hidup kita sekarang bukan macam dulu lagi sudah. Saya ingat lagi lah mamak saya umur 87 tahun sudah sekarang. Lepas tu saya minta dengan dia. Belum pernah saya dengar mamak cakap harganya turun, sudah baguslah. Setiap kali dia akan perasan dengan harga naik. Tinggi, harga naik. Setiap kali jumpa, kenapa harga naik sekarang? Ya? So ini yang dengaran saya. Dari kecil lagi itu yang diletak harga naik. Tapi apabila dia letak barang GST akan turunkan harga, itu propaganda yang kita buat dan kita tidak implement kesannya kepada kita punya semua sistem sekali. Sistem ekonomi kita ni akan terkesan sekarang. Kita tahu dalam keadaan sekarang, we have perang psikologi dengan rakyat mau terima tak terima. So saya nak kata pahit, lebih pahit. Dia super pahit ini kali. So rakyat dah rasa macam kecewa sikit lah dengan implement 1.0 is berjaya. Ini 2.0 tak ada masalah. Tapi dalam dunia ni belum pernah ada 2.0. 166 seperti Prof kata 166 negara yang melakukan GST. Kenapa Malaysia saja turunkan GST? Macam di negara Malaysia ni tak ada pakar-pakar ekonomi kah? Menasihat Perdana Menteri, menasihat Menteri Kewangan, don't do it zero, make it 1%, 2%. Belum ada lagi saya dengar. Why straight you shut down? Come back kalau dia start balik, semua peruncit to reset back. Every peruncit lebih kurang 6,000. Komputer, printer, Kos untuk setup. Dah 3 tahun sudah komputer boleh pakai sudah. So, see why? Tapi bersedia Datuk kalau diperkenalkan balik untuk kalau demi sistem, kalau kata untuk pelaksanaan tentang sistem dengan proses, bagi peniaga kita semua pun sudah bersedia. ambil masa yang sikit pendek untuk membuatkan. Tapi saya satu cadangan yang betul kata Dato', nak tanya Profesor, pernahkah dalam report analisasi yang kata harga boleh turun? Dia merujuk kepada dulu SST ada yang 10%. Jadi bila diseragamkan kepada 6%, maka itu yang turun. Dan ada yang sebelum ni dikenakan SST tapi tak dikenakan daripada GST, maka dia turun. Jadi ianya merujuk kepada barangan tertentu sahaja, bukan secara keseluruhan. Justru ada yang mengatakan bahawa kalau nak dilaksanakan 2.0 akan lebih banyakkah pengecualian yang sepatutnya diberikan dan kadar peratus GST yang diletakkan itu. Dulu debatnya ialah berapa kadar peratus yang sepatutnya diletakkan dekat situ dan juga apa yang sesuai. Walau dah letak paling rendah dalam dunia pun masih lagi terasa impaknya. Betul, ada yang saya tengok kat media kata letak 3-4% kan, 3 atau 4%. Tapi bayangkan 6% kita dapat 45 bilion. Kalau kita turun kepada 3%, maknanya mungkin 22 bilion. Lagi rendah pada SST.
Jadi kenapa nak perkenalkan GST yang GST, akan memberi pulangan lebih rendah daripada SST? Mungkin dia akan kata, okey lepas ni kita akan naiklah sikit-sikit kan. Tetapi keperluannya sekarang. Maknanya kita perlu mencari 28 bilion untuk menampung subsidi tersebut. Kalau kita tukar kepada satu sistem yang hanya mengutip lebih rendah daripada kutipan sekarang, maka ianya tidak bermakna. Jadi Maksudnya kadar 6% adalah kadar yang paling moderate untuk Malaysia. Itulah yang sebenarnya boleh menampung keperluan subsidi penuh yang tanggung oleh kerajaan sekarang ini. Kalau kita rendahkan, ia akan menjadi lebih rendah daripada kutipan SST. Dan satu lagi kita kena ingat, GST ini adalah consumption tax. Cukai dikenakan ke atas pembelian. Kalau masa sekarang harga barang naik, adakah rakyat akan berbelanja? Dengan kenaikan OPR lagi menyebabkan tidak sesuai untuk meminjam, lebih sesuai untuk menyimpan. Jadi consumption tu mungkin akan orang kata terkesan juga di situ. Mungkin kutipan lebih kurang daripada sebelum ini pada tahun 2018. Datuk, dari yang nak mencelah. Saya nak mencelah sikit. Saya fikir barang-barang perkataan barang-barang tertentu mesti dikecualikan daripada GST. See, the fundamental yang kita nak bawa barang-barang tertentu itu memang pengguna punya right lah. Sepatutnya why you have to tax people yang barang-barang. You nak bagi rokok naik, GST betul, we have no issue. Arak naik ini naik tak ada isu, tapi barang kan asas yang rakyat perlukan hari-hari. Itu saya punya pandangan daily consumer. Daily kita consume. Daily consume barangan kita adalah hari-hari kita pakai. Apabila hari-hari kita pakai, barang itu mesti itu. Dan Prof cakap, macam mana kita nak subsidikan barang itu supaya... Saya percaya GST the best. Actually, saya terima. Saya sebagai pengguna, saya terima. Tapi kalau ada satu pelaksanaan yang Silap ni sekarang kita kat Malaysia ni pengguna tak faham ke ataupun pelaksanaan tu yang paling... Pelaksanaan, pengguna faham. Dia semua sekolah, saya kata very good. Pengguna ni jangan underestimate, they are good calculator, semua dia pandai. Dengan duit ni dia pandai. Itu sebab dia marah kalau tak betul. Dia marah tak betul. Sekarang dia jangan disalahkan pengguna, jangan cakap pengguna tak faham. Dia lebih faham daripada kerajaan yang sepatutnya melaksanakan. So sekarang yang mana yang dia kata dia setuju kalau duit itu dikumpulkan dan dia akan bagi dengan kumpulan sasar yang terkesan akibat ini, duit itu keluar dulu, lepas tu masuk poket balik. So yang masuk poket ini bukan kepada semua. Semua rakyat tak kena T20 tak masuk poket sebab kita tak ada bagi macam subsidi, tak ada bantuan rakyat dan sebagainya. M40 pun tak ada, mungkin terutama kepada B40. Dan the B40 sudah boleh kita kawal dia orang punya gaya hidup dia. Kita mau gaya hidup rakyat B40 yang mana sekarang sikit sengsara sikitlah, susah dia nak fikirkan dia orang diri. Kita nak cakap kais pagi makan pagi, kais petang dah sampai ke tahap itu sudah sekarang. Orang tak ada duit, banyak nak poket nak beli. Orang tak ada duit sekarang nak beli, sebab terutama rakyat. Dia fikir mana mau cari duit. Mereka tak nak pergi merompak, tapi mana mau cari duit. Mana mau cari duit. Kerana gaji yang dia belanjakan, walaupun dapat gaji minimum 1,500, sudah mulai, tetapi harga barang itu, jangan cakaplah. Ini ya, protein, saya kata telur lah. Jadi harga telur. Orang boleh hidup, orang susah hidup, makan nasi dengan telur. Telur adalah protein yang paling murah kita boleh dapat sekarang. Tak juga murah. Sekarang tak murah sudah. Bermakna antara yang protein tu senang dapatlah protein. Orang kata makan nasi bujang. Ini nasi bujang katanya. Ada nasi, ada telur, mereka boleh selesaikan makanan dia. Itu sehari mungkin ada sayur sikit. Itu saja. They have enough protein. Itu enough. Ada nasi, ada telur, ada sayur, enough. Tetapi untuk kemampuan mendapatkan telur sebiji dan nasi sepinggan contohnya. Sepinggan nasi dengan telur sebiji, kos dia untuk mendapatkan itu dah lebih dari RM2.5 ke RM3. Ini saya dimakan. Then what you can do? So macam mana kita cakap pasal nak gaji RM1,500? Tidak cukup sudah. Sekarang kita talking about gaji RM2,000.
Minimum baru boleh orang hidup sikit. So macam mana? Bagaimana kita hari ini kalau nak mengkaji, nak memberikan pandangan, ianya berasaskan fakta dan ke mana kita mahu tuju. Bukan kerana untung politik, bukan kerana popular semata-mata dalam masa 3 bulan dan mengubah kedudukan masing-masing. Pada pandangan Prof, bagaimana kita meletakkan isu GST ini pada fakta naratif yang sepatutnya? Kerana secara dasarnya di bawah sedar, kita sedar ini diletakkan penuh dengan heretan emosi, penuh heretan dengan apa beban yang kita dapat sekarang ni. Bagaimana Prof untuk memulakan dengan cara yang sepatutnya naratif tu? Malangnya Zul dah cakap jawapan je dalam soalan tu. Kerana persoalan yang keluar tentang GST ni datang daripada situasi yang tidak kata menentu ataupun tidak kukuh. Kerajaan yang stabil mampu memberi naratif yang stabil, mampu memberi fakta kerana motivasi ataupun kepentingan melaksanakan sesuatu polisi atau dasar ataupun sistem pencukaian baru ini adalah berlandaskan kepada wawasan yang sedia ada 2030 jangka masa panjang, rancangan Malaysia ke-12 dan juga bajet tahunan. Kita lihat apabila sebuah kerajaan itu tidak lagi terasa tercabar, maknanya okey, sekarang kita fikirkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Mari fikirkan penyelesaian jangka masa panjang supaya kita tidak perlu pening setiap tahun nak fikirkan apa lagi nak kena perkenalkan. Dengan kerajaan stabil, semuanya boleh berlandaskan fakta. Kerajaan yang kata masih lagi orang kata goyah akan lebih menggunakan emosi seperti yang kita lihat sekarang. Gaji minima tu dinaikkan, diumumkan di mana? Bukan di parlimen. Di satu medan pentas yang bersifat orang kata politik. Apa sahaja orang kata pengumuman kepada rakyat, kepada peniaga sekarang ni diumumkan mengikut sentimen ataupun situasi semasa itu. Ianya tidak berlandaskan daripada perbincangan meja bulat atau melibatkan semua pelbagai taruh ataupun berdasarkan kajian serta statistik yang sedia ada. Sebab ia bersifat ad hoc. Kita kena membuatkan diri kita popular, rakyat suka kita kerana kita ada agenda lebih besar yang bukannya agenda rakyat. Dan disebabkan itulah saya melihat kalau kita mahu memberikan naratif yang lebih kata stabil, berlandaskan fakta, ianya harus datang daripada kerajaan yang stabil. Janganlah orang kata mainkan emosi rakyat dengan nak buat ke tak ni, nak timbulkan ni ke tidak kan. Yang saya lebih suka kalau saya tak kisah siapa-siapa jadi kerajaan selepas ini, janji ianya adalah satu kerajaan yang stabil. Di situ segala perancangan permasalahan GST 1.0 harus ditangani macam rebate ataupun pengeniaga mungkin meletak ke skala pukal semua barang letak 6% kan. Semua tu boleh dibuat secara orang kata sistematik lah analisisnya, tidak tergesa-gesa mengumumkan apabila wartawan tanya tiba-tiba umum. Prof menyebut kerajaan yang stabil, tapi dalam konteks kita di Malaysia, kerajaan yang stabil itu adalah bilangan representasi di Dewan Rakyat dan berapa banyak parti saya diwakili kat situ. Itu cakap orang politik di Malaysia. Tapi di negara-negara tertentu, kerajaan campuran juga boleh mewujudkan polisi yang stabil. Dan stabil itu yang patut kita ada sekarang. Mungkin stabil dan matang lah kot. Jadi kalau ada kerajaan campuran tapi politik dia matang, itu boleh orang kata stabil jugalah. Itu yang kita perlukan walaupun kita cerita pasal GST, tapi akhirnya berbalik kepada orang politik, berbalik kepada pembuat dasar. Kita ni, orang bisnes macam mana pula? Bagaimana Datuk merasakan bahawa baiklah, kita beri ruang dan juga inilah masanya untuk kita bincangkan secara rasional dan bagaimana nak memastikan naratif itu bukan berbentuk populis tapi untuk negara bangsa, untuk rakyat dalam jangka masa panjang. Kita tidak mahu lagi polisi yang flip-flop dan juga polisi yang mungkin bertukar kerana desakan dan juga sentimen yang dimainkan pada waktu-waktu tertentu. Bagi orang bisnes, kestabilan itu penting. Tapi kestabilan bukan sekadar siapa yang memerintah, tapi kestabilan itu bentuk dalam polisi dan sebagainya. Betul. Pada pandangan Datuk bagaimana? Ya, bagi peniaga-peniaga, kami semua sudah membuat bisnes bertahun-tahun. Ya. Berapa dari sudut previous government, kerajaan terkini atau kerajaan yang akan datang pun sama juga. Peniaga akan tetap
di sana. Peniaga tetap akan mengimplementasikan semua sistem ke pelaksanaan ke yang tertentu. Tapi yang saya agree, ya, bersetuju dengan profesor yang berkata kestabilan kerajaan dengan pematangan kerajaan amat important, ya, bagi peniaga kami sekarang. Kalau kita tengok every country, yang negara-negara yang tertentu, bila ada kestabilan yang tertentu, when the system continues dari kerajaan yang lama to kerajaan yang sekarang, the ekonomi akan naik. Ekonomi akan naik, wang akan datang. Pelabur pun boleh kata, saya pun kata, okay, I'm comfortable. Saya comfortable, saya akan invest lebih banyak ke negara kami. So ini yang kami hope, kami berharap akan datang. Dan dengan ni, yang Prof katakan, pada setakat ni, itu 3% ke 6% yang akan tangguh government funding, itu 28 billion sampai 40 billion kan, 45 billion. Akan 45 billion yang can cover the whole cost. Tapi, tengok ni, sekarang kita hanya mengukur dari sudut actual cake saja. Kita belum lagi mengukur kek yang akan membesar, right? Kalau kita ada kek yang besar lagi, so tentu pada masa tu kemungkinan percentage boleh tukar, right? Because more people, less share. Itu yang tertentu. So kita ingat yang terutama kalau pelaksanaan GST 2.0, kita dari sudut peniaga, we will support. Kita akan support government, ya, dari whichever sudut, yang dari mana-mana sudut, ya. Tapi but this round kena adalah pelaksanaan yang lebih telus, ya, yang lebih transparent, ya, transparansi yang terus, dan kepulangan wang yang cepat. Itu yang cekap dan telus. Ini yang terutama. Datuk Negara saya mungkin ada sasa 2 minit saja lebih kurang untuk kita rangkumkan. Hak orang di Sabah, Sarawak dan di seluruh Malaysia juga perlu diambil kira. Jadi bagaimana naratif itu perlu dibawakan kepada paksi yang sepatutnya? Konsep rakyat ni sama saja. Sebenarnya rakyat ni sama. Saya bukanlah pengguna tu semua rakyat Malaysia. Tapi kita nampak sedikit nak lebih perhatian pada orang Sabah dan Sarawak ini, kerana saya tengok dari geografi jauh. Kita ada kos pengangkutan dan sebagainya. Kita faham ini semua. Tapi waktu yang sama, kita nak letak masyarakat kita dalam golongan yang very effective people. Sama ada dipanggil bantuan perhatian ke, bantuan keluarga Malaysia ke. Apabila kalau kenakan GST sekali lagi, kita cadangkan bahawa semua rakyat yang susah ni setiap bulan dapat bantuan. A certain amount. Contohnya RM150. Yang mana dia dah bayar GST. Poket dia sudah apa? Dah keluar sudah bayar GST. Kena masuk balik. Kumpulan sasar setiap bulan kena terima tu duit. You tak boleh bagi 1/3 4 bulan sekali bantuan keluarga miskin, itu pun kelang kabut nak cari duit. Everybody got account dan everybody kena masukkan dalam akaun dia. Setiap rakyat yang susah kena terima bulanan kurang-kurang RM150 ke RM200, atau kalau lebih banyak rezeki yang ada di negara Malaysia ni RM300, orang akan happy. Pengguna akan happy, dia tak mau tolak. Saya bayar sikit tapi dapat juga bulan-bulan. Apabila dia dapat bulan-bulan dia masuk poket balik, maka kemarahan rakyat terutama Sabah dan Sarawak dah memang harga Tapi tinggi. akhirnya harga barang tu lagi penting juga. Harga barang lebih sangat penting. So jangan you bagi, jangan dapat duit nanti harga lagi banyak keluar. Harga lagi banyak sama juga dia punya ceritanya kan. Tapi kurang-kurangnya kesan dia itu pada rakyat supaya setiap bulan terima wang poket setiap bulan lah. Dan I think rakyat nampak macam ada sikit setujulah kalau kenakan GST balik. Kita boleh berbincang panjang lagi, tapi harapnya perbincangan kita memberikan input kepada mereka yang merangka, bincang
dan juga menganalisis, membuat dasar untuk mengambil kira perkara-perkara ini. Terima kasih Profesor Madar Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Datuk Irwin, Datuk Nagaraju. Terima kasih kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru. Kita bercerita mengenai GST. Adakah anda akan kembali? Moga anda juga dapat perincian dan juga dapat manfaat daripada perbincangan kami malam ini. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di astroawani.com dan juga seluruh platform social media kami. Boleh komen yang murid-murid di sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.